Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau belajar mengenai ayat pengetahuan. Apa perbezaannya? Ya, ayat pengetahuan bukan datang daripada apa yang kita boleh belajar dalam universiti atau dalam minda kita. Ya, bukan pelajaran akademik. Ya, atau pelajaran di college atau universiti, ya, kerana interpretasinya berlainan dengan pelajaran akademik. Okey, kita mau bezakannya. Mari kita belajar 6 ciri mengenai ayat pengetahuan. Ya, nombor 1, ia adalah untuk membongkakkan dosa dalam hidup kita. Ya, dalam 2 Samuel babak 12 ayat 1 sampai 10. 2 Samuel babak 12, tajuknya Perkabaran Nathan dan Pertaubatan Raja Daud. Ya, dia berkata macam ini. Selepas itu, Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Raja Daud. Nathan menghadap Raja Daud dan berkata, ada 2 orang lelaki yang tinggal di sebuah kota. Yang seorang kaya dan yang seorang lagi miskin. Si kaya itu mempunyai banyak lembu dan domba. Tetapi si miskin itu hanya mempunyai seekor anak domba yang dibelinya. Dia memelihara anak domba itu di dalam rumahnya bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak domba itu diberi makan daripada makanan orang itu, minum daripada cawannya, dan tidur di pangkuannya. Pendek kata, anak domba itu diperlakukan seperti anak perempuannya sendiri. Pada suatu hari, ada tetamu tiba di rumah si kaya itu. Si kaya tidak mahu menyembelih domba atau lembunya sendiri untuk dimasak, untuk menjamu tetamu itu. Sebaliknya, dia mengambil anak domba si miskin dan supaya dia boleh memasaknya untuk tetamunya. Setelah mendengar hal itu, Raja Daud sangat marah terhadap perbuatan orang kaya itu. Sehingga Raja Daud bertitah, beta bersumpah demi Tuhan yang hidup, bahawa si kaya itu mesti dihukum mati. Orang itu mesti mengganti anak domba itu 4 kali ganda kerana perbuatannya itu kejam. Nathan berkata kepada Raja Daud, tuankulah orang itu. Inilah yang difirmankan Tuhan, Allah umat Israel. Aku sudah melantik engkau, Daud, menjadi Raja Israel dan menyelamatkan engkau daripada Saul. Aku sudah memberikan kerajaan Saul dan isteri-isterinya kepada kamu. Bahkan engkau sudah aku jadikan Raja Israel dan Yahuda. Jika semua ini masih belum cukup, tentu aku akan memberikan engkau sebanyak 2 kali ganda lagi. Tetapi mengapa engkau melawan perintah aku? Mengapa engkau melakukan perkara yang jahat itu? Engkau sengaja membiarkan Uria terbunuh di medan peperangan. Engkau membiarkan orang Ammon membunuh dia. Lalu engkau mengambil isterinya. Oleh itu, engkau tidak mentaati aku dan engkau mengambil isteri Uria. Maka dalam setiap generasi keturunan kamu akan ada yang mati terbunuh. Aku bersumpah, aku akan menimpa engkau dengan kesusahan yang disebabkan oleh anggota keluarga kamu sendiri. Aku akan mengambil isteri-isteri kamu di hadapan mata kamu sendiri
lalu akan memberikan mereka kepada orang lain yang akan bersetiduran dengan mereka secara terang-terang. Engkau berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan membiarkan hal yang sama terjadi secara terang-terang di hadapan segenap umat Israel. Ya. Dia berkata, ia akan bongkakkan dosa. Nabi Nathan membongkakkan dosa Raja Daud. Ya. Dalam Kisah Rasul-Rasul babak 5 ayat 1 sampai 11 mengenai Ananias dan Safiras, Roh juga membongkakkan dosa mereka. Ini adalah ayat pengetahuan, ya, yang membongkakkan apa yang berlaku kepada Ananias dan Safira. Ya. Nombor 2, ia adalah untuk membawa orang kepada Tuhan. Ya. Dalam Yohanes babak 1 ayat 47, Yohanes babak 1 ayat 47 sampai 50, dia berkata, apabila Yesus nampak Nathanael datang kepadanya, dia berkata tentang Nathanael, inilah orang Israel sejati. Tiada kepalsuan pada Nathanael. Nathanael bertanya kepada Yesus, bagaimana Tuan mengenal saya? Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil kamu, aku telah nampak kamu di bawah pokok ara itu. Ya, Nathanael berdoa dalam masa itu di bawah pokok ara. Itulah Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil kamu, aku telah nampak kamu di bawah pokok ara itu. Nathanael berkata, Guru, Guru anak Allah, Guru Raja bangsa Israel. Yesus berkata pula, adakah kamu percaya kerana aku berkata aku nampak kamu di bawah pokok ara itu? Kamu akan melihat perkara-perkara yang lebih jauh besar daripada hal ini. Ya, ini membawa kita diberitahu Nathanael mendekati Tuhan. Ya, kerana Tuhan mau membawanya dekat kepadanya. Dalam Yohanes babak 4 ayat 18 sampai 20. Dia berkata, kamu sudah berkahwin 5 kali dan lelaki yang kamu tinggal dengan kamu sekarang ini bukan suami kamu. Memang benar, kata kamu. Wanita itu berkata, sekarang saya tahu bahawa Tuan seorang Nabi. Ya. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini, tetapi bangsa Tuan berkata bahawa hanya di Yerusalem orang dapat menyembah Allah. Ya. Ini memberitahu kita bahawa Tuhan mahu membawa kita berdekatan dengan Dia. Bila ayat-ayat kebolehan ini diucap kerana bukan daripada pengalaman, bukan daripada akademik. Bila dia berkata kepada Nathanael atau berkata kepada orang Samaria ni, wanita Samaria ini, ya, ini adalah ayat-ayat, ya, kebolehan, pengetahuan daripada Roh Kudus. Okey, nombor 3, ya, adalah untuk memberi petunjuk, ya, memberi petunjuk dan jalan yang betul kepada orang. Okey, dalam Kisah Rasul-Rasul babak 9 ayat 11 berkata, Tuhan berkata kepadanya,
Bersiap-siaplah dan pergilah ke rumah Yudas di jalan lurus. Bertanyalah tentang seorang bernama Saulus dari kota Tarsus. Dia sedang berdoa. Ya. Ayat pengetahuan ini diberi kepada Ananias supaya Ananias boleh tahu jalan macam mana pergi berjumpa dengan Saulus dan berdoa untuk dia. Kerana Saulus sedang berdoa kepada Tuhan. Ya. So, ayat kebolehan ini memberi petunjuk kepada Ananias supaya Ananias tahu macam mana pergi. Ya. Dia tidak jadi sesat. Okey. Nombor 4 adalah untuk menggalakkan orang lain pada masa mereka dalam jalan buntu atau dalam masa mereka rasa mereka tidak ada harapan lagi. Ia memberi mereka galakkan. Ya, dalam 1 Raja-Raja babak 19. 1 Raja-Raja babak 19 ayat 9 sampai 18. Dia berkata, di sana dia bermalam di dalam sebuah gua, itu Elia. Ya? Kemudian Tuhan berfirman kepada Elia, Elia, apa yang engkau lakukan di sini? Mengapa kamu di sini? Elia menjawab, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, aku sentiasa mengabdi kepada kamu dan kepada kamu sahaja. Tetapi umat Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan engkau. Mereka merobohkan mezbah kamu dan membunuh semua nabi-nabi kamu. Hanya aku seorang yang masih hidup. Dan kini mereka hendak membunuh aku pula. Elia berasa putus asa, tak ada harapan. Ya, tetapi apa berlaku? Tuhan berfirman kepadanya, keluarlah dari gua itu dan berdirilah di hadapan aku di puncak gunung. Kemudian Tuhan lalu di sana. Angin ribut yang membelah gunung dan memecah bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam angin ribut itu. Setelah angin ribut itu berhenti, gempa bumi berlaku. Tetapi Tuhan tidak mengatakan diri dalam gempa itu. Selepas itu, api juga datang. Tetapi Tuhan tidak mengatakan diri dalam api itu. Kemudian, suasana menjadi senyap. Lalu terdengar suatu suara yang lembut bagaikan bisikan. Apabila Elia mendengar suara itu, dia menutup muka dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di mulut gua itu. Kemudian terdengar suara katanya, Elia, apa yang kamu buat di sini? Elia menjawab, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, aku sentiasa mengabdi kepada kamu dan kepada kamu sahaja. Tetapi umat Israel telah melanggar perjanjian mereka dengan engkau. Mereka merobohkan mezbah kamu dan membunuh semua nabi kamu. Hanya aku seorang yang masih hidup. Dan kini mereka mahu membunuh aku juga. Tuhan berfirman kepadanya, kembalilah ke padang gurun dekat Damsyik. Masuklah ke kota dan lumurilah kepala Hazael dengan minyak sebagai tanda bahawa dia dipilih menjadi raja negeri Syria. Ya. Lakukan hal yang sama kepada Yehu anak Nimsi supaya dia menjadi raja Israel, dan juga kepada Elisa anak Safat dari Abel Meholah supaya dia menjadi nabi menggantikan engkau, Elia. Sesiapa yang dapat melarikan diri daripada pedang Hazael
akan dibunuh Yehu, dan sesiapa yang terlepas daripada pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Namun aku akan menyelamatkan 7,000 orang Israel, iaitu mereka yang setia kepada aku dan belum pernah bersujud kepada Baal ataupun menciumnya, iaitu semua Tuhan-Tuhan yang bukan betul ini, iaitu Baal. So ini memberi Elia, menceritakan bahawa Tuhan memberi Elia harapan dan apa yang akan berlaku. Dia menyuruh dan memerintah Elia berbuat demikian. Okey. Yang kelima, adalah untuk membuat keputusan, untuk masa depan. Buat keputusan masa depan. Ia adalah dalam Kisah Rasul-Rasul babak 11. Dia berkata, ayat 27. Pada waktu itu, beberapa orang nabi daripada Yerusalem datang ke Antioquia. Seorang daripada mereka bernama Agabus. Dia berdiri dan dengan kuasa Roh Allah. Agabus bernubat bahawa kebuluran yang teruk akan berlaku di seluruh dunia. Kebuluran itu berlaku pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Ini berlaku. Ini adalah ramalan masa depan. Ayat kebolehan membolehkan Agabus bernubat bahawa kebuluran akan berlaku. Dan nombor 6, dia akan mendedahkan perkara-perkara yang tersembunyi di dalam seseorang. Dalam 1 Samuel babak 10 ayat 22 berkata, oleh itu mereka bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, adakah orang itu sudah di sini?" Ini berlaku bila Saul dipilih menjadi raja. Tuhan telah memilih Saul, tetapi apa berlaku? Saul menyembunyikan diri. Dan ini berkata, dia dedahkan perkara-perkara yang tersembunyi. Saul bersembunyi di belakang barang-barang, kata Tuhan. Ini dia mendedahkan apa yang sedang berlaku. Ini adalah perbezaan dalam ayat kebolehan. So kita belajar bersama-sama dan kita faham bahawa ayat kebolehan ini, pengetahuan ini datang daripada Roh Kudus, bukan dengan akademi kita, pengalaman kita atau apa yang kita belajar. Ia datang daripada Roh Kudus. Okey? So kita belajar dan kita tahu, Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Sekian, terima kasih. Shalom.